Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini diizinkannya kita berada di dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia, majlis yang paling baik, majlis yang wajib kita menghadirinya. Kerana mencari ilmu tu punya wajib. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan. Lebih-lebih lagi kita mengaji ini ilmu akidah, ilmu kepercayaan, ilmu menentukan kita ini diterima sebagai hamba-Nya atau tidak. Nah, ilmu menentukan kita selamat atau menderita di akhirat. Akidah ni, kalau betul, selamat kita insyaAllah. Kalau salah, dikira sebagai orang yang tak beriman. Orang kafir terus masuk neraka. Allah kabarkan Quran, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir itu masuk neraka Jahannam secara berbondong-bondong. Jadi mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan itu. Nah, di akhirat nanti semua kita ni akan dibariskan. Dibariskan oleh malaikat dengan perintah Allah kepada 120 baris. Semua manusia. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dibariskan kepada 120 baris. Dari 120 baris itu hanya 3 baris saja yang beriman. 117 baris kafir belakang. Hanya 3 baris saja yang layak masuk syurga. Kerana dia beriman. Bukan masuk syurga lagi, baru layak. Lagi 117 kafir belakang. Terus masuk neraka. Jadi maknanya sedikit sekali.
manusia-manusia hari ini yang beriman. Allah menyebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali daripada hamba-hamba aku yang syukur. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang sedikit. Itu masuk syurga tanpa hisap. Yang kedua, masuk syurga tak masuk neraka tapi kena hisap. Lambat masuk syurganya. Sebab orang kaya yang bertakwa, dia lambat masuk syurga lagi berbanding dengan orang miskin yang bertakwa 500 tahun lama lambatnya. Kerana dia akan diperiksa, dicek apa saja nikmat yang dia miliki dalam dunia ni. Tak ada satu yang tinggal ya. Jadi cek itu dia lama masa tu. Tapi tak apalah. Seorang-orangnya tak masuk neraka. Yang ketiga, orang masuk neraka dulu. Dia panggil golongan kering. Dia masuk neraka dulu, dah habis dosanya, dibakar neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk ke dalam syurga. Dapat nikmat semula. Sama tak? Yang ketiga ni. Masuk neraka dulu. Dia panggil golongan kiri. Wa ashabus shimal. Ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin la baridun wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka berada dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas-panas. Udara yang panas. Tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu golongan kiri. Yang keempat, golongan tengah-tengah. Masuk neraka, midap masuk syurga, midap. Bila ditimbang 50% dosa, 50% pahala. Jadi nak masuk syurga tak cukup pahala. Nak masuk neraka tak cukup dosa. Terhegih-hegih di atas titi siratal mustaqim. Merayu-rayu pun ahli syurga. Minta satu pahala dari mereka supaya dia layak masuk syurga. Merayu-rayu. Orang dalam syurga tu peduli tidak. Udah beribu-ribu tahun, baru ada yang golongan yang simpati. Bagi dia tu satu pahala. Oleh kerana dapat satu pahala tu, dia layaklah masuk dalam syurga. Oleh kerana yang memberi tu, kemurahannya, memberi simpati kepada ahli tengah-tengah tadi tu, maka dia dapat syurga yang tertinggi. Walaupun ibadahnya tak melayakkan dia dapat syurga seperti itu. Kerana pemurah dia di akhirat itu. Itu golongannya. Kita mudah-mudahan tak masuk dalam golongan jenis-jenis itulah. Menderita. Menunggu lama-lama pun menderita juga. Kalau boleh biar golongan orangnya masuk syurga tanpa hisap. Ataupun orang masuk syurga tak masuk neraka. Tapi kena hisap. Lambat sikit lah. Baik tuan-tuan. Untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Bab perkara yang merosakkan akidah. Ya? Muka surat 326. Ya. Perenggan yang di atas, di bawah ayat Quran tadi. Ya. Perenggan itu. Cuba perhatikan bagaimana Allah nafikan, nolak hubungan kerabat. Ya, bagaimana Allah nafikan hubungan kerabat. Adik-beradik tak boleh bantu. Saudara mara tak boleh bantu. Anak-anak tak boleh bantu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Di hari yang tidak ada memberi manfaat harta kamu yang banyak-banyak dan anak-anak kamu yang pangkat besar. Kecuali kamu kembali kepada Allah dengan bawa iman yang padu, iman yang 100%, ya. Ini apa itu? Jadi dinafikan, ya. Bagaimana Allah nafikan hubungan kerabat sekalipun dekat dan kuat daripada menjadi alasan untuk melahirkan walak. Walak itu ketaatan. Untuk melahirkan walak kepada orang. Walaupun yang kita walak tu sahabat karib kita, bapak kita, mak adik-adik kita, sepupu kita. Sebagainya. Walaupun itu tak boleh jadikan alasan. Kalau dia tu walak kepada kekufuran. Tapi kalau dia walak kepada ketaatan, itu memang suruh pun. Ini walak kepada kekufuran, walak kepada atau taat kepada benda yang menyalahi syariat. Walaupun dia ada adik-adik, walaupun kerabat.
ditolak oleh Allah SWT, ya. Apabila hubungan cinta kepada bapa ataupun saudara dan anak tidak menjadi alasan untuk walak kepada orang yang kafir. Jangan tunduk kepada orang kafir. Maka bagaimana hubungan cinta kepada jawatan kerja? Kalau yang itu pun tak jadi alasan, tak boleh jadikan alasan kerana kita cinta pun bekerja. Kerana kerja kena. Kerana gaji kena. Lagi tak boleh. Tak terima Tuhan, ya. Hubungan cinta dengan jawatan ataupun kerja, harta atau kemewahan hidup dunia boleh menjadi alasan. Boleh jadi alasan? Tak boleh. Tak terima di Tuhan, ya. Kalau kerana kerja, kerana harta, kerana pangkat, kerana kepujian, kerana kedudukan, tak terima di Tuhan, ya. Kita mesti jangan taat kepada orang yang kafir. Jangan ikut cakap orang kafir. Kalau dia mengajak kepada kekufuran, jangan redha pun, mesti menentang mereka. Malah Allah menolak 8 jenis alasan yang selalu didakwa oleh manusia untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya cintai dalam firman-Nya. Tengok, ada 8 perkara. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawkaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tengok apa maknanya. Ni Allah bagi amaran ni tau. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, terutama bapa-bapa kamu, yang kedua anak-anak kamu, yang ketiga saudara-saudara kamu. Ini alasan-alasan dia supaya boleh taat pada orang kafir tu. Kalau pada bapa, pada anak, pada saudara. Yang keempat, isteri-isteri kamu. Yang kelima, kaum keluarga kamu, ya. Lagi apa? Harta kekayaan yang kamu usahakannya, dan harta tu kamu tinggal kepada kebaikan, tinggal kepada amal ma'ruf nahi munkar, buat yang munkar aja, ya. Usaha tu. Perniagaan yang kamu bimbang kerugiannya, berniaga, kerana berniaga dia tak semayang, kerana berniaga dia tak puasa Ramadan dan sebagainya. Kerana berniaga. Kenapa tak puasa? Aku berniaga ni. Jadi kerana perniagaan, takut rugi, takut tak laku. Dan rumah tinggal. Rumahnya elok-elok, bawa buat rumah, banglo. Kalau tinggalkan rumah, tak lalu tinggalkan rumah. Walaupun tepi masjid, tak lalu datang masjid. Jadi kalau itu yang jadi alasannya adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad tu berjuang jalan Allah, ya. Berjihad pada jalan Allah tu, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Tengok hari kiamat esok Allah akan bagi keputusan. Sama ada kamu dapat nikmat atau dapat azab. Kalau benda-benda ini menjadi alasan, ngapa kamu tak nak berjuang jalan Allah? Ngapa kamu tak nak ikut perintah Allah? Ngapa kamu buat yang maksiat? Ngapa kamu ikut perintah orang kafir? Ya, 8 jenis tu. Apa dia? Yang pertama, bapa-bapa kamu. Yang kedua, anak-anak kamu. Yang ketiga, saudara-saudara kamu. Yang keempat, isteri-isteri kamu. Yang kelima, kaum kerabat kamu. Yang keenam, harta kekayaan yang kamu usahakan. Yang ketujuh, perniagaan yang kamu takut rugi. Dan yang ke-8, rumah tempat tinggal kamu tu. Kerana rumah, sayang. Pasal ikut cakap orang kafir tu. Tunggulah keputusan Allah nanti, ya. Kalau yang itulah 8 perkara tadi menyebabkan kamu tu gagal
menjadi hamba Allah yang sebenarnya, tunggu keputusan dari Allah. Tentulah keputusannya tak baik. Kerana kita ingkar daripada perintah Allah. Taat kepada kafir pula tu. Orang kafir kata makan babi tu, makan. Orang kafir kata menari, dia pun menari. Orang kafir kata berzina, berzina. Dan sebagainya. Jadi, tunggulah keputusan dari Allah tadi. Maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Dengan menurunkan bermacam-macam bala. Bermacam-macam balak. Balak ni musibah, ya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang fasik Tuhan tak bagi petunjuk. Terus dia dengan kefasikannya. Sampai mati dia fasik. Kerana dia fasik, ya. Orang neraka ni Allah tak bagi petunjuk. Dan tidak syak lagi bahawa walak kepada orang-orang kafir mengandungi pengertian kasih. Walak tu taat dan kasih lah, redha betul-betul kepada orang kafir tu. Pengertian kasih dan cinta kepada mereka. Kalau terpaksa lain. Ini bukan terpaksa. Dia syok buat benda-benda yang diputus oleh orang kafir tu. Dia seronok. Yang rela hati dia. Kalau dia terpaksa lain cerita. Terpaksa kalau nyawa terancam tentang apa, dia memang dibenarkan. Kalau ada orang mengancam nyawa. Ini dah seronok melakukannya. Ya. Jadi mengutamakan benda-benda yang seronok tu, yang dia cinta tu. Tidak syak lagi bahawa walak kepada orang-orang kafir mengandungi pengertian kasih dan cinta kepada mereka. Mengutamakan mereka lebih daripada Allah. Allah kata jangan buat, dia buat juga. Allah kata buat, dia tak nak buat. Lebih daripada Allah, Rasulnya, dan daripada berjihad. Berjihad itu berjuang dari Allah. Dan lebih berjihad pada jalan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, ya. Lagi ada ayat lagi tu. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati sesuatu. Kamu akan dapat sesuatu kaum yang beriman kepada Allah. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, pada hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Kalau dia betul-betul beriman, dia tak akan kasih sayang dengan orang menentang Allah. Tak akan kasih sayang dengan orang Yahudi. Tak akan kasih sayang dengan orang Nasrani. Tak akan kasih sayang dengan orang musyrikin dan sebagainya. Dia tak ada. Kasih sayang tu dia buat maksiat bersama-sama. Seronok. Itu nama kasih sayang. Bukan nak suruh bermusuh, bukan suruh berkelahi dengan mereka, tak. Tapi jangan ikut apa yang mereka buat. Jangan sembahyang ikut dia. Jangan berhiburan ikut cara dia. Jangan minum apa yang dia minum. Jangan makan apa yang dia makan. Itu cara kita, ya. Jadi itu tanda-tanda apa? Mereka yang tak beriman itu. Ya. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Kalau tahu dia menentang Allah, dia musuh Allah tu. Jangan kasih sayang dengan dia. Jangan berbaik-baik dengan dia. Jangan berpeluk-peluk dengan dia. Dia menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun mereka itu bapa-bapa mereka, walaupun bapa kita sendiri, bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka itu, atau saudara-saudara atau kaum keluarganya, walaupun ada pertalian darah, ya. Jangan ikut kalau mereka itu melakukan maksiat. Kalau mereka itu paksa kita, jangan tunduk kepada mereka. Mesti kita menentang. Maka tidak ada alasan bagi mana-mana Muslim
mana-mana orang Islam untuk walak kepada orang kafir kerana bimbang kepada harta benda. Dia bimbang kata dia nanti hilang kata aku, kena tak laku kedai aku dan sebagainya. Jangan apa itu. Kerana hilang harta benda, lantak hilang. Harta benda tu boleh cari. Iman mana cari? Ataupun anak beranak, ataupun isteri, kaum kerabat dan lain-lain yang selalu manusia mengada-ngadakan alasan. Jadi sebagai alasan aja. Untuk dia tak nak patuh kepada Allah, untuk dia menentang hukum Allah. Jangan jadi alasan benda-benda itu. Tak terima dari Tuhan. Kalau kerana harta tak terima dari Tuhan, kerana bapa tak terima dari Tuhan, kerana anak tak terima dari Tuhan, kerana keluarga tak terima dari Tuhan, kerana adik-beradik tak terima dari Tuhan. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Walaupun ditentang oleh orang-orang yang menentang Allah Taala, ya? Jangan walak pada mereka. Kalau kata juga itu dia mengada-ngadakan, sengaja memberi alasan yang tak terima dari Tuhan. Ya, perhatilah bagaimana Allah nafikan. Allah menafikan ke tidak, jangan ikut. Tolak, ya. Allah nafikan alasan bahagian manusia yang walak dah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berkata kami takut akan ditimpa bencana di atas kami. Ya, kami takut ditimpa bencana. Orang Yahudi macam itulah alasan tak nak berperang. Kami takut bala bencana akan ditimpa kami. Orang Nasrani pun begitu juga. Sebab Allah kutuk orang Yahudi dan Nasrani itu. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah dalam Quran, ya. Sekali-kali tidak redha orang Yahudi dan orang Nasrani itu kepada orang beriman kecuali mereka mengikut cara hidup mereka, ya. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah dia ikut cara hidup mereka. Kalau nak berekonomi, ekonomi riba. Kalau jual beli, tipu daya. Kalau tipu daya, timbang tak betul, tukar tak betul dan sebagainya. Itu cara Allah menegaskan kita mesti jangan ikut perintah orang-orang kafir. Jangan ikut perintah orang-orang yang menentang Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi Yahudi dan Nasrani, ya. Tak ada alasan, ya. Baik, tengok lagi apa kata Allah. Ini ayat lain. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Bukan? Betul ya, zalimin betul. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Fataral ladzina fi qulubihim maradun. Betul. Yusarri'un, ya. Betul. Yusarri'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Betul. Artinya cakap Melayunya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin kamu. Jangan ambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Jangan jadikan mereka itu pemimpin. Tak kira dah. Pemimpin kecil ke pemimpin besar kan? Jangan jadikan mereka sebagai pemimpin. Mereka itu jadikan pengikut apa?
Dia jadi pemimpin. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya ia orang itu termasuk dalam golongan mereka. Masuk dalam golongan itu lah. Kalau kamu lantik dia menjadi pemimpin, kamu jadi Yahudi. Kalau kamu lantik dia menjadi pemimpin, kamu jadi Nasrani. Kamu termasuk dalam golongan itu. Karena siapa menyerupai satu kaum, dia jadi kaum itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi ya. Jadi termasuk dalam golongan itu. Sesungguhnya Allah tidak memberi pimpinan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Orang zalim Tuhan tak bagi hidayah ya. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tak bagi hidayah kepada orang yang zalim itu. Tak dapat hidayah, tak dapat kebenaran. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, dalam hati ada penyakit. Awal-awal hari Allah sebut tu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada tak? Surah Al-Baqarah. Dalam hati mereka itu ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit itu bagi mereka. Itu orang munafik ni ya. Kita tak nak macam tu. Jadi dalam hati mereka itu ada penyakit. Yang dalam hatinya, yang ni orang munafik itu. Orang munafik macam ada penyakit. Dan Allah tambah lagi penyakit mereka. Bersegera. Orang tu dia masih bersegera mendekati mereka. Yang ni kaum Yahudi. Ada Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Dia takut akan dapat bencana. Betul dia tak nak berjuang. Dia tak nak berperang. Orang munafik ni tak nak berperang kerana dia takut dapat bencana. Dia takut anak bini tinggal dan sebagainya. Itu orang munafik ni. Orang munafik itu pura-pura beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Ya, yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufuran. Itu orang munafik ya. Allah sangat murka orang munafik ni. Sebab itu dalam tiap-tiap juzuk ada cerita orang munafik. Allah bagi tanda-tanda tu. Bukan kita nak bagi kenal syanu munafik sana, bukan. Supaya kita tak masuk dalam golongan itu. Bukan nak tuduh-tuduh orang, bukan nak tengok-tengok orang, nak tudin-tudin orang, bukan. Tapi supaya kita tak masuk dalam golongan munafik itu. Di antaranya itulah Allah khabar. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang munafik tu ya. Apabila mereka berada di kalangan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka berada di kalangan geng-geng mereka, syaitan-syaitan mereka kata aku bersama dengan koma. I am with you, kata ngapa pada orang-orang kafir ya. Innama nahnu mustahziun. Tadi bersama orang beriman tu olok-olok aja, acah-acah aja, bukan betul? Tapi dia main-main aja. Bersama orang Islam dia macam orang Islam, semayang sama, wirid sama, zikir sama, pakai jubah sama, pakai sorban sama. Tapi rupanya tak beriman. Bila dia kembali kepada geng-gengnya, dia jadi geng tu pula. Dia ngapa penulis? Inna ma'akum. Innama nahnu mustahziun. Sesungguhnya kami ni bersama dengan kamu. Dia ikut rentak orang tu. Apa buat orang tu? Kalau orang tu dandut, dia pun dandut juga. Sebelum itu dia semayang sama orang beriman. Dia wirid sama orang beriman. Dia berdoa sama orang beriman. Dia selawat sekali. Tapi bila dia kembali kepada geng-gengnya, ada dia ikut sana pula. Orang tu dandut, dia pun dandut juga. Ya? Dalam hatiku hanya ada kamu. Orang tu Hindusan, dia pun Hindusan juga. Ya jangan kelikah. Tengok orang tu karaoke, dia pun karaoke juga. That's the way I like it. Itu orang munafik ya. Allah kabur tanda-tanda mereka tu. Ya, dia macam sesumpah. Kalau latar belakang kuning, kulitnya kuning. Kalau latar belakangnya hijau, kulitnya hijau. Kalau latar belakangnya brown, ada kelabu, dia kulitnya pun kelabu. Itu orang munafik ya. Dia boleh tukar wajah. Boleh berubah warna kulitnya. Ya. Jadi bahaya sungguh orang munafik itu. Sebab Allah marah orang munafik ni. Sebab Allah tempatkan orang munafik itu di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mengapa di bawah sekali? Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Mengapa bawah sekali?
Kerana neraka tu lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas. Yang paling bawah dia yang paling panas. Sebab tu dia letakkan di bawah sekali orang munafik ya. Dia salah satu dari golongan kafir tu munafik lah. Orang kafir ni ada 4 tuan-tuan. 4 jenis, 4 golongan mereka yang kafir. Yang pertama dipanggil murtad. Yang kedua dipanggil musyrik. Yang ketiga dipanggil mulhid. Yang keempat dipanggil munafik. Mana tak? Nak murtad ke, nak musyrik ke, nak mulhid ke, nak munafik. Mana tak? Pilih salah satu. Murtad artinya apa? Ditolak imannya. Karena menghina Islam, menghina Quran, menghina Rasul, menghina sunnah Rasul dan sebagainya. Mengubah hukum, murtad. Yang haram dikatanya harus. Murtad ya. Dah masuk haramnya. Yang dikatanya harus. Judi itu dah masuk haram. Tak ada ulama mengatakan itu harus. Tapi dia mengatakan harus. Itu murtad. Yang kedua musyrik. Musyrik dia mengaku Allah itu Tuhan. Dia mengaku bertuhankan Allah. Tapi bila semayang, dia nyembah lain daripada Allah. Dia mengaku Allah itu Tuhan. Tapi bila semayang, nyembah patung. Itu orang musyrik. Dia mengaku Allah itu Tuhan. Dia mengaku Tuhan itu ialah Allah. Tak ada lain. Allah lah. Bila semayang, nyembah lembu. Bila semayang, nyembah matahari. Itu orang musyrik. Orang musyrik ni, dia berada dalam kesesatan yang amat jauh. Ya? Itu orang musyrik. Yang ketiga, mulhid. Apa kata mulhid? Mulhid apa katanya? Orang yang tak ada agama. Dia tak percaya dengan Islam, tak percaya dengan Christianity, tak percaya dengan Hinduism, tak percaya dengan Buddhism. Dia free thinker. Dia boleh fikir apa saja. Dia panggil free thinker. Free thinker tu boleh fikir apa saja dia nak. Dia nak buat-buat, tak nak buat tidak. Dia tak ada agama. Agama ni menyekat kebebasan katanya. Mengkongkong kehidupan aku. Tak nak aku katanya. Jadi dia Islam pun tidak, Hindu pun tidak, Buddha pun tidak, Yahudi pun tidak. Dia ikut otak dia je. Itu namanya mulhid. Atau boleh panggil dia sosialis. Atau boleh panggil dia komunis. Itu orang tak ada agama. Itu mulhid. Yang keempat munafik tadi. Munafik itu istilahnya yuzhirul Islam wa yubtinul kufur. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Itu orang munafik ya. Mana tak? Antara 4. Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Nak yang mana? Pilihlah salah satu. Itu golongan kafir ya. Baik. Sambung baca. Bagaimana keadaan kebanyakan orang-orang murtad dalam fitnah zaman kini? Orang murtad macam mana fitnahnya? Dan alangkah serupanya alasan orang-orang yang telah menjadi kafir. Murtad tu kafir lah. Ya. Alasan siapa je? Di zaman dahulu. Orang dahulu orang betul juga. Dengan alasan orang-orang yang menjadi kafir di zaman kini. Siapa je? Orang dulu macam tu, orang sekarang pun betul juga. Alasan sama. Kerana harta, kerana perniagaan, kerana kuda dan sebagainya. Kita dapati mereka membawa alasan yang sama. Mereka takut kepada bencana. Sebagaimana boleh kita lahirkan kasih sayang. Sebagaimana orang-orang dahulu. Mereka berkata bagaimana tidak. Bagaimana tidak boleh kita lahirkan kasih sayang kepada mereka. Terpaksa kata dia. Meskipun dengan nama agama dan akidah. Sedangkan agama telah diberi perlindungan oleh negara-negara besar. Amerika dah bagi perlindungan. Itu yang takut mereka nak terlibat dengan Israel tu. Kerana Amerika dah berkuasa, dia kuasa besar. Negara-negara besar yang kita tidak kuasa menentangnya, kita lalu menentangnya. Ataupun mereka berkata bagaimana kita boleh tidak tahu. Ya? Kita macam mana boleh tidak tahu dengan kemahuan negara-negara besar itu. Meskipun kemahuan mereka untuk membunuh kaum muslimin, menghalalkan mereka, menghalalkan membunuh itu, merosak akhlak mereka, menjauhkan mereka daripada agama. Bagaimana tidak harus kita melakukan. Demikian ya. Sebab itu Al-Qasam tu mereka ada latihannya. Kerana dalam hadis kata umat Islam ni akan dikeronyok-keronyok oleh musuh.
Seperti orang yang menghadapi satu hidangan. Ya. Beberapa orang lapar menghadapi satu talam, dalam tu berisi dengan makanan. Yang isi makanan itulah orang Islam. Digonyong-ganyang, diganyang-ganyang mereka, di ramai-ramai mereka tu. Macam itulah seolah-olah. Orang Islam tu sukati dia buat dia mana? Nak dibunuh boleh, nak cekan boleh, nak tikam boleh, nak sepak boleh, nak tampar boleh. Itu orang ketika itu. Di luar tu orang kafir belakang. Sahabat tanya Rasul, kenapa ini boleh berlaku? Ada kerana orang Islam tu sedikit bilangan seperti itu? Jawab Nabi, tidak. Orang Islam ramai kata. Tapi ramai hanya seperti buih di laut. Banyak, buih itu banyak tapi tak ada kekuatan. Itu buih di laut ya. Tak ada kekuatan. Kenapa boleh berjadi? Kata sahabat, nanya sahabat. Kan nak nanya Rasulullah. Jawab Rasulullah, kerana orang dulu-dulu tu, orang-orang kemudian nanti ada satu penyakit. Nama penyakitnya apa? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kasihkan dunia dan takutkan matinya. Itu penyakit akhir zaman ya. Dia tu tak nak berjuang. Kerana dia nakkan dunia. Dia teringin sama dunia ni. Seronok nak dunia ni. Ya, tenggelam dia dalam kehidupan dunia dan takut nak matinya. Tapi puak Hamas ni mendidik Al-Qassam tu terbaliknya. Dididik. Tak ada hubbul dunia, hubbul akhirah, hubbul maut. Seronok nak mati. Ya. Wa karahiyatul dunia, wa karahiyatul dunia. Bencikan dunia dan berjuang untuk mati. Itu Al-Qassam. Sebab sekarang orang Yahudi udah tak boleh nampak apa dah. Udah terdesak. Tengok sikit lagi tu. Dan mereka akan mendesak supaya dia ada genjatan senjata. Kerana Al-Qassam ni hebat. Mereka seronok nak mati. Mereka berjuang untuk mati. Bukan orang Yahudi takut mati. Ini yang berlaku sekarang ya. Hizbullah tu begitu juga. Bagaimana kita boleh tidak tahu tentang kemahuan negara-negara besar itu? Meskipun kemahuan mereka untuk membunuh kaum muslimin. Lagi apa? Menghalalkan mereka, merosakkan akhlak mereka. Menghalau mereka dan merosakkan akhlak mereka. Menjauhkan mereka daripada agama. Tak ada suruh semayang ataupun dilarang mereka untuk semayang. Melarang mereka itu untuk berpuasa Ramadan dan sebagainya. Bagaimana tidak harus kita melakukan demikian. Baik. Sambungannya akan kita baca akan datang insyaAllah ya. Ya. Di saat itu kita akan baca insyaAllah ya. Pun sekali itu. Di sini ternyata lah. Itu kita mulakan sudah bulan depan ya. Baik. Untuk malam ni cukup sekarang itu. Ini ya dulu ya. Bulan depan kita sambung lagi. Macam mana? Dalam keadaan orang yang mendesak kita ni supaya meninggalkan agama. Mendesak kita ni supaya kita menurut perintah mereka. Macam apa nak buat? Itu akan bulan depan kita baca. Baik, sebelum saya tutup. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Setuju belakang lah. Ada siapa-siapa nak tanya? Ya, sila. Aku tadi terbaca ni bertepatan dengan sekarang ni. Ya lah. Dengan Yahudi dia. Jadi Yahudi pun dia satu. Nasrani pun bukan mana bukan sama dengan orang dia akidah dia tu kan. Jadi benda ni bukan benda baru lah jalan ni. Jalan daripada Nabi sebelum tu. Jadi adakah sikap apa ni Yahudi tu yang dulu zaman Nabi daripada zaman Nabi Yakub, Nabi terusnya tu itu yang dibawa ni sampai pada yang ada sekarang. Memang Yahudi itu tak pernah redha dengan orang Islam. Allah dah kabul Al-Quran. Tadi dah saya baca ayatnya. Walan tardha ankal yahud walan nasara. Orang Nasrani ni dia tunduk kepada Yahudi. Dia dah terpengaruh dengan Yahudi. Berarti mereka sama je mindanya dengan Yahudi. Kerana dia sudah terpengaruh dengan Yahudi. Amerika tu kalau tak sokong Israel, jangan mimpi nak jadi presiden. Kerana orang Nasrani itu memang dia menyokong Yahudi belakang. Sebab siapa walaupun kulit hitam, Barack Obama kulit hitam,
tapi mesti sokong Israel juga. Donald Trump sokong Israel juga. Kalau tidak, tak dapat populariti ya. Tak dapat undian. Itu yang berlaku sampai hari kiamat. Itu orang Israel. Tak pernah dia redha dengan orang Islam. Sentiasa saja menentang Islam. Sentiasa saja menindas orang Islam. Sentiasa saja membunuh dan sebagainya. Ada peluang dibunuh, ada peluang ditindas. Kita orang Islam kena redha dulu, sabar dulu. Sehingga timbulnya Imamul Mahdi. Munculnya Imamul Mahdi dan turunnya Nabi Isa dari langit. Masa itu barulah kita ada kekuatan. Sekarang ni kita kena berjuang juga, bukan tak berjuang tapi bersedia untuk menerima kekalahan. Bersedia untuk menerima kegagalan. Tapi berjuang juga, jangan tak berjuang. Berjuang tu hukumnya wajib. Kena berjuang juga. Tapi nak dapat kemenangan payah sikit. Nanti munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa. Yang pertama Nabi Isa turun, apa nampaknya? Dia menafikan bahawa dia itu anak Tuhan. Yang kedua, dia akan patahkan salib-salib yang ada dalam dunia ni. Macam mana cara entah? Tembak ke bom kita tahu. Itu dipatahkan segala salib-salib dalam dunia. Yang ketiga, dia akan bunuh babi-babi yang ada dalam dunia. Semua dibunuhnya. Masa itu berlaku peperangan besar antara orang beriman dengan orang Yahudi ni. Lentang pukang orang Yahudi lari. Kerana masa itu orang beriman dah kuat. Lari ke sana. Lari balik batu-batu tu ngabur. Belakang aku ni ada Yahudi, mari datang bunuh dia. Batu tu ngabur lah. Lari balik lemari mengkabur. Lari balik batu kabur. Lari balik pokok-pokok kabur. Pokok royan kabur. Belakang ni ada Yahudi ni. Ada satu pokok lagi yang tak cakap. Nama pokoknya Gharqad. Ghain Ra Qaf Dal. Gharqad. Dia tak cakap. Itu sekarang ni Yahudi, di mana-mana ada negara Yahudi yang bersempadan dengan negara Islam, dia sedang menanam pokok Gharqad. Berjuta-juta pokok ditanam mereka ya. Kerana dia pun tak baca hadis. Dia baca hadis tu. Begitulah keadaan yang berlaku. Sehinggalah mereka itu akan dibunuh oleh orang Islam sampai hari kiamat itu ya. Itu ya. Jadi dia memang benda ni takkan habis-habis. Ada aja. Udah menang. Sebelum Yahudi ni datang Dajjal. Jadi Imam Mahdi dan Nabi Isa berperang dengan Dajjal. Itu baru perang dengan Yahudi dan Nasrani ya. Masa itu senjata-senjata pun tak ada relevan lagi dah. Okey, lagi? Saya mendapat salah waktu. Bukti ni akan akan buat tahu lah. Barang-barang dalam ni, macam mana cara dia? Dia dijual ke, dia apa ke? Boleh jual. Nak wakau lain, nak wakau tak boleh jual. Kalau nak wakau aja lah. Maksudnya wakau-wakau orang ramai mana ya? Wakau orang ramai. Kalau dia tak fikir ni, nak buat tu nak jual ke, nak buat tu. Masjid boleh jual. Walaupun barang wakaf. Tak apa. Kalau ada orang nak beli lah. Boleh jual. Ataupun boleh sedekahkan mana-mana yang memerlukannya, sedekah aje lah. Kerana ni orang wakaf pada kita tu, hak kita dah sekarang ni. Ya, dia dah wakaf pada kita, terpulang pada kita nak buat apa? Nak bagi pun boleh, nak jual pun boleh. Apa pun tu hak kita dah sekarang ni. Walaupun dia asalnya wakaf. Kalau orang yang wakaf tu mana? Kalau orang yang wakaf tu, terhenti tu wakamnya tu. Walaupun bagi orang. Dia ada. Pahala dapat dah. Walaupun dia wakaf tu, dia dah dapat dah. Berterusan pahala tu. Kerana dia wakaf. Selagi benda tu boleh bermanfaat, dia dah dapat pahala ya. Okey, lagi? Sikit cabut yang saya dekat wakaf ni. Pun saya sebelum saya buat apa ni, masjid ni ada panggil oleh dia. Tengok gambar. Ketua Jabatan Negara Baru. Jangan dengan saya lah mesti kan.
berbual dengan kita tadi lah. Dia kata apa ni, memang ada rasa benda disukai bukan apa. Kalau ada orang tak, itu dia wakafkan mereka. Pada wakaf pulau ke apa kan. Betul lah tu. Lepas tu kalau kita apa kata orang kita boleh jual, dia kata tak ada, boleh jual. Kemudian ada duit tu lepas tu boleh kita wakafkan balik. Ya, betul lah. Boleh kita wakafkan. Betul. Nak jual pun boleh. Nak wakaf, kita wakaf pada orang lain pun boleh. Itu. Hati apa. Hak kita dah. Orang dah wakaf pada kita, itu pulang pada kita lah. Walaupun harta wakaf. Jangan bagi benda-benda yang lepas itu dia buat maksiat lepas itu. Itu tak boleh. Kita dah tahu dia dia buat kasino umpamanya tak boleh. Kalau dia buat tempat judi umpamanya tak boleh. Kita dah tahu. Kalau tidak, wakafkanlah. Untuk dia jadi apa tempat wirid dia ke, tempat dia berzikir ke, tentang apa ya? Itu wakaf. Okey, lagi? Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi